Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Ada di antara pemimpin penyokong Tegar tidak menerima keputusan. Katanya keputusan ini salah satu keputusan yang memihak kepada pembangkang. Tapi sedarkah, sedar atau tidak sebenarnya, Najib adalah Perdana Menteri yang pertama dihukum masuk ke penjara. Walaupun kerajaan yang memerintah hari ini adalah kerajaan UMNO Barisan Nasional. Perdana Menterinya daripada UMNO Barisan Nasional. Kebanyakan dia punya menteri-menteri dalam kabinet juga, dalam JLC, dalam mana-mana timbalan menteri dan sebagainya adalah daripada UMNO itu sendiri. Tapi kenapa hari ini apabila bekas Perdana Menteri Najib Razak disahkan dimasukkan ke penjara, ada di antara mereka pula menyatakan seperti Lobaman, ya kamu yang berkuasa kononnya, siapa yang kamu itu ditujukan? Kamu itu sebenarnya adalah kerajaan UMNO sendiri yang menjatuhkan penjara kepada Bosakau, bekas Perdana Menteri ini. Jadi kalau mereka katakan hari ini pembangkang yang menjatuhkan DAP yang salah karena Najib disalahkan atau masuk penjara, kenyataan-kenyataan seperti ini adalah satu kenyataan yang terdesak, satu kenyataan yang begitu hilang akal sehingga mereka tidak mendapat berfikir secara waras dan memberi kritikan, memberi kata-kata hujatan kepada kerajaan kononnya. Tidak berlaku adil terhadap bekas Perdana Menteri ini. Jadi sahabat-sahabat semua, sekali lagi saya katakan bahwa kerajaan hari ini, kerajaan yang menjatuhkan Najib Razak, Bosakau, dan mensahkan beliau untuk masuk ke penjara Kajang, seterusnya ke Sungai Buloh adalah kerajaan UMNO Barisan Nasional. Jadi bagaimana mungkin mereka boleh terfikir ini semua salah DAP, ini semua salah PKR, ini semua salah Rafizi? Ya memang kenyataannya karena Rafizi sendiri yang membongkarkan dan mendedahkan. Tapi itu bukan salah, itu adalah satu kerja mulia untuk membongkarkan segala kebobrokan, segala kejahatan, segala penyelewengan, ketirisan uang rakyat yang menjadi yang terkesan di dalam semua perkara ini tidak lain tidak bukan adalah rakyat di luar sana. Yang mana kita lihat hari ini nilai uang bukanlah naik nilainya, tapi hari demi hari semakin menjunam daripada US dollar. Jadi inilah kita boleh nampak, katanya kadar inflasi semakin baik, tapi kepala bapak mereka mengatakan kepala inflasi itu kepala inflasi, kadar inflasi itu semakin baik. Katanya harga semakin terkawal, kepala bapak mereka apabila katanya harga itu terkawal, hari ini harganya semakin mahal. Dikatakan lagi OPR daripada bank negara juga akan naik, dan hari ini saya baru saja mendapat satu perkabaran, bayaran kereta saya sebelum ini tidak sampai 900, tapi hari ini kereta saya sudah mencapai 900 ringgit. Penambahan 2 kali sudah bertambah, sahabat-sahabat semua. Kenapa ini berlaku? Kenapa ini dibiarkan oleh kerajaan menjadi bebanan kepada rakyat dan sebagainya? Jadi jelas hari ini kita lihat kerajaan UMNO Barisan Nasional, pemimpin-pemimpin yang ada dalam kerajaan hari ini bukanlah pemimpin yang boleh diharapkan. Mereka bukanlah pemimpin yang boleh mengeluarkan negara kita daripada permasalahan yang kita hadapi hari ini. Itu yang berlaku, sahabat-sahabat semua. Dan kerajaan ini jugalah yang pertama memberikan hukuman penjara kepada bekas Perdana Menteri, yaitu kerajaan UMNO Barisan Nasional. Kerajaan UMNO Barisan Nasional jugalah yang menjadikan huru-hara kerajaan kita hari ini, kelang kabut kerajaan kita hari ini karena kerakusan, karena mereka mahu untuk merebut jawatan dan sebagainya. Akhirnya sahabat-sahabat semua, apa yang berlaku? Rakyat sekali lagi yang terkesan, rakyat sekali lagi yang menjadi terbeban dengan perkara, dengan apa yang berlaku di dalam negara kita pada hari ini, sahabat-sahabat semua. Sungguh malang, sungguh mendukacitakan kita ada pemimpin
barisan daripada UMNO Barisan Nasional sendiri, yang mana jelas ya tidak mampu untuk menjaga kebajikan rakyat dan sebagainya. Apabila kita lihat sangat jelas sebenarnya bahwa kerajaan ya ada di antara mereka yang mempersoalkan keputusan mahkamah, kononnya tidak adil, tidak memberikan sokongan kepada siapa nih, Bosakau. Tapi sebenarnya kerajaan UMNO yang sedang memerintah hari ini, itulah realitinya. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan DAP, jangan salahkan Rafizi Ramli, jangan salahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, jangan salahkan Pakatan Harapan. Ini karena kesan daripada penyelewengan, kesan dari tindakan seorang individu yang bergelar Perdana Menteri menyalahgunakan kuasanya apabila melihat jutaan wang ringgit berbilion-bilion masuk ya di dalam akaun pribadi beliau. Jadi sahabat-sahabat semua, dalam berita ini juga mengatakan katanya araninya keputusan mahkamah semalam mensabitkan Datuk Seri Najib Razak dihukum penjara berlaku semasa era UMNO kembali menjadi kerajaan selepas beberapa krisis politik tercetus. Walaupun kes pendakwaan terhadap bekas Perdana Menteri itu bermula ketika era Pakatan Harapan memerintah, tetapi hukuman dijatuhkan semasa UMNO dapat kembali memerintah di Putrajaya. Ia satu fakta menunjukkan institusi kehakiman bebas dan tidak dipengaruhi oleh mana-mana parti politik ya. Tidak seperti dalam kerajaan penguasaan UMNO Barisan Nasional sebelum ini. Kita boleh jelas nampak sangat ya, setiap sistem itu sudah rosak ya, sehingga mereka sanggup bekerja bersama untuk menjatuhkan dan memenjarakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi syukur hari ini kita boleh melihat bahwa sistem kehakiman kita semakin pulih. Sistem kehakiman kita hari ini, rakyat dapat menarik nafas lega ya apabila begitu tingginya integriti mereka tidak boleh ditekan ya oleh politikus bekas-bekas Perdana Menteri ini untuk dilepaskan, untuk diberi masa penangguhan dan sebagainya. Jadi kita patut berikan pengiktirafan yang tinggi ya kepada hakim-hakim negara, juga khususnya untuk hakim persekutuan mahkamah yang tertinggi di dalam negara kita ini. Ketika Ismail Sabri kononnya menjadi PM, walaupun terdapat tanggapan liar yang berpandangan kes Najib ya yang akan dibuang begitu sahaja namun ia meleset sama sekali selepas mahkamah semalam bertindak ya untuk bertindak membuat keputusan secara tegas mengikut lunas undang-undang. Dakwaan UMNO mengawal institusi mahkamah dan perundangan negara tidak tepat sekali, malah tiada sebarang campur tangan bagi menyelamatkan presiden mereka. Ialah kita tahu mereka tidak mau menyelamatkan karena dalam UMNO sendiri ada dua puak ya. Puak yang pertama yang menyokong Bosakau bersama dengan Ponorogo, mereka klaster mahkamah dan yang lain. Satu lagi puak bersama dengan Perdana Menteri ketika ini yang lebih kepada pro Muhyiddin Yassin Bersatu ataupun Perikatan Nasional. Jadi mereka akan membiarkan ya, mereka pastinya akan gembira kalau Bosakau ini masuk ke penjara karena tidak akan menjadi penghalang bagi mereka untuk ya terus berkuasa, untuk mereka tetap ya memegang jabatan tertinggi di dalam negara kita. Inilah sebenarnya realitinya. Walaupun katanya UMNO tidak terlibat ya, tapi ini pada hari ini, karena hari ini segala maklumat, segala info tidak dapat disembunyikan ya. Apa sekecil manapun tindakan kerajaan hari ini, rakyat akan mengetahuinya hanya di hujung jari. Rakyat akan mengetahuinya sekiranya kerajaan UMNO Barisan Nasional ada cubaan ya untuk campur tangan dan sebagainya. Kalau rakyat tahu semua itu, maka dengan segeralah rakyat akan menolak kerajaan seperti itu yang dilakukan oleh era kerajaan UMNO Barisan Nasional dalam pemerintahan beberapa Perdana Menteri sebelum ini. Jadi itulah realitinya sahabat-sahabat semua. Itulah perkara yang ramai ya, hari ini NGO daripada penyokong-penyokong fanatik Najib Razak, pemimpin utama UMNO, mereka tidak berpuas hati. Malah ada mereka yang menuding kerana katanya ini adalah kerajaan kamu. Kerajaan siapa sahabat? Kerajaan siapa macam-macam? Kerajaan hari ini adalah kerajaan UMNO Barisan Nasional. Bukanlah kerajaan Pakatan Harapan. Bukanlah kerajaan
DAP dan sebagainya. Namun kita hari ini masih melihat bagaimana mereka mula meroyan NGO-NGO yang memihak menyokong Najib Razak meroyan hari ini di luar istana kerana kononnya ingin menghantar memorandum untuk mendesak Zahid atau mendesak yang di Pertuan Agong untuk membebaskan penyangak ataupun bos Sakau ini. Jadi inilah yang berlaku. Betapa mereka ini tidak mempunyai tamadun. Baru 2 hari mereka sudah gila. Mereka sudah menampakkan kebobrokan, menampakkan kegilaan mereka untuk melakukan perkara-perkara sedemikian rupa. Ini okay guys, sebelum saya mundurkan diri, seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, ruaton keinginan. Sekian, bye bye.